Kayu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan atau peluang untuk sekali lagi bersama-sama secara perempuan. Kita akan sambung dengan kitab kita. Kita akan komplitkan malam ini ataupun settlekan malam ini tajuk yang terakhir, iaitu dalil akal berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala yang bernama Esa ataupun Tunggal. Jadi dalil dia agak panjang sedikit, dalil akal ataupun dalil cara kita fikir dengan akal kita sehingga keluarnya keputusan ataupun result bahawasanya Allah Ta'ala ini mesti bersifat dengan tunggal. Nak boleh lahir, nak boleh keluar keputusan mesti. Jadi kita kena nampak dengan akal kita secara fisik. Jadi sebagaimana saya selalu sebut perempuan, dalil akal ini dia merupakan dalil yang menjadi keutamaan berbanding dalil nafas. Jadi dalil ini ada dua. Petunjuk kata adanya Tuhan ini ada dua. Pertamanya, petunjuk itu datang secara pemberitahuan dari Allah. Kita panggil nafas. Petunjuk bahawasanya adanya Tuhan yang bernama Allah ini secara pemberitahuan dari Allah Ta'ala melalui kalam Allah yang kita panggil Quran. Itu dia panggil dalil nafal. Nafal ni diambil daripada Allah Ta'ala. Tapi dalil ini kalau bab tauhid dia tak macam mereka. Bab tauhid dia dalil nafal dia tak menjadi suatu ain. Dia menjadi fardu kifayah. Maknanya kalau tuan-tuan tak tahu mana dalil yang Allah bersifat dengan nama dia Ahad, tak boleh nak keluarkan dalil dari Quran. Jadi sah iman kita. Kenapa? Kerana dalil ini dia berada nombor dua, balik sikit daripada syarah. Sebab dalil ini ditolak awal oleh musyrikin, oleh orang kafir. Kalau kita berhujah, kita tak boleh membawa dalil naqal yang pertama. Kerana dalil ini ditolak awal oleh orang kafir, kerana mereka tidak mengakui bahawa Quran itu kalam Allah. Sebab itulah kenapa kalau kita perhati dalam tauhid, dalil naqal ini dia berada nombor dua. Nombor satunya ialah akal. Dia nak lawan hujah dengan orang kafir, Allah ni ada, maka kita kena kemukakan teori akal dulu. Tetapi teori akal itu mesti berada di atas kerangka syariat. Maka kita belajar. Kalaulah kita tak belajar, dia panggil akal secara mutlak tanpa bimbingan syariat, maka itu terkeluar daripada kerangka syariat.
Sebab itulah dalam kitab bagi mana-mana dia agak panjang sedikit dalil akal. Cara fikir sehingga kita nampak dengan akal. Sebab nak mengenal Tuhan ini tumpah, kita mengenal melalui akal. Sebab tu orang yang tak sempurna akal tidak diwajibkan dia kenal Tuhan. Orang gila ataupun bodoh yang sampai tahap dia tidak tahu nilai. Walaupun dia tak gila, tapi dia bodoh. Bodoh sampai tahap dia ini tak tahu nilai, maka dia tak diwajibkan untuk kenal Tuhan. Jadi dalil akal ni pula tuan-tuan ada dua level. Satu level wajib fardu ain, satu level wajib fardu kifayah. Level wajib fardu ain ini tiap-tiap individu kena tahu, tak terlepas. Kalau dia tak tahu, dia kenal Allah tanpa dalil, tak boleh tunjuk mana yang kata dalil yang boleh kita kata Allah ini ada, dan ada pula bercirikan 13 ataupun 20 ciri. Kita pandai sebut ciri Tuhan, tapi dalilnya tak tahu. Maka dia khilaf ulama, qaul muhtamad kata iman tak sempurna. Qaul kata apa nama ini sempurna iman itu. Iman dia ada tetapi haram. Iman dia ada tetapi haram. Wajib dicari dalil sehingga dia nampak. Dalil ini yang kita nak belajar malam ini tuan-tuan, level kedua. Level pertama dia panggil dalil akal secara ijmal, secara ringkas. Tak titik. Ini yang wajib yang kita tahu. Maknanya kalau kita baca sekejap lagi nampak macam complicated sangat, tak apa. Sebab ini level kedua. Level kedua ini dia fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau siapa tak tahu pun okey lagi. Maksudnya bukan tak tahu pun, tak nampak jalan. Dia hanya tahu keputusan. Jalan detail cara analisis dengan akal sehingga nampak keluar result dia tak nampak. Sebab ini secara detail. Dia panggil dalil akal secara tafsilun, secara detail. Itu wajib kifai. Di dalam satu qaryah mesti ada seorang yang pandai mengemukakan dalil secara detail untuk menolak da'iyah kumpulan yang cuba untuk menyesatkan umat Islam. Kita tengok dalil secara detail. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kalau dalil secara ijmal tuan, kita sebut sebelum daripada ini. Apa dalil secara ijmal? Tuhan bersifat dengan esa. Alam. Itu saja dia boleh cerita. Adanya makhluk ni, adanya kita ni, adanya alam depan mata kita, inilah dalil yang kata Allah bersifat dengan satu. Allah boleh kata Allah tunggal, ini mana dalil? Ni makhluk tu ada depan mata kita, gunung ganan, bukit buka gunung ganan, kita sendiri pun sebagai dalil. Kata mesti Allah ini bersifat dengan satu. Kalau dua, dia tak akan jadi kita. Dan orang tanya, kalau Allah Ta'ala ini berbilang, maka kita jawab Allah tak boleh berbilang. Allah mesti satu. Orang tanya kita, mana dalil Allah satu ni? Kita kata ni, kita tu ada. Kalau Allah dua, tak akan mampu hasilkan kita. Dia jadi lemah. Orang tanya kenapa kalau Allah dua jadi lemah? Kita tak tahu jalan. Maksud kita tak tahu cara untuk cerita kepada orang yang mengatakan kalau Allah dua dia akan jadi lemah. Kita tak boleh fikir. Tak boleh nak nampakkan. Tak boleh nak bagi orang lain nampak. Settle. Kenapa? Kerana cara untuk nampak kalau Allah dua jadi lemah, itu dipanggil secara detail yang diwajibkan kata secara kifai, bukan individu. Maknanya tak menjadi. Sebab ada orang susah hati. Dia kata baca kitab tauhid ustaz, kalau nak detail tu payah nak faham. Maksud detail tu cara fikir. Kalau Allah dua, dia akan jadi keluar dua isu. Jadi dia tak nampak apa yang tu tak nampak. Baik, kita baca. Dan jika keduanya itu berselisih, muka surat 20 tuan perenggan di bawah sekali. Kita dah sebut sebelum daripada ni, kalau Allah Ta'ala ini berbilang, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini berbilang, kalau Allah Ta'ala ini tidak esa, tidak satu, tidak tunggal, nasdaya Allah Ta'ala itu berbilang, sekurang-kurang bilangan dua. Maka jika Allah dua, dia tidak terlepas daripada sama ada Allah dua-duanya bersetuju untuk menjadikan suatu benda ataupun berselisih, tak sepakat untuk menjadikan suatu benda.
Dia akan dua-dua sama ada dua isu ini. Kalau Allah dua Tuhan ini bersetuju untuk sama-sama mengadakan satu benda, dia akan keluar keputusan yang kita dah sebut minggu lepas, iaitu dia ada lebih kurang dua secara umum. Baik, kita sambung pula. Maksudnya kalaulah Allah Ta'ala ni, dua Tuhan ini tak bersetuju nak mengadakan satu benda, ini andaian saja, benda tak berlaku, benda andai. Dia panggil tu di ahli kaji. Kita tauhid sebut lau ini, andai ini benda yang tak mungkin berlaku, tapi kita andai dulu. Untuk apa? Untuk takdir, untuk nak bagi kejar, nak bagi confirm, nak bagi kemas, nak menuntut ruang andaian. Tak boleh andai. Kalau andai, tidak begini. Dan jika andaian, dan jika kedua Tuhan itu berselisih, Tuhan pertama dengan Tuhan kedua. Ini benda tu andai. Yang ni satu puak yang marah ni. Puak Wahabi dia cukup marah. Kenapa? Dia kata, kenapa yang menghabiskan masa untuk memikirkan andaian benda yang tak ada. Ini kena tahu konsep. Sebab tu saya selalu sebut, konsep kita duk sebut ini, andaian ini, dia ada tempat ambilnya. Dia ada model. Jadi kita nak jawab kepada Wahabi, kita ambil ini model yang telah disebut sendiri oleh Allah Ta'ala untuk menutup dakyah. Dakyah ni maknanya orang cuba untuk mengelirukan fahaman kita. Ya, memang Allah ni satu. Ini dia akan keluar dakyah. Tuhan ini satu, Tuhan ini tunggal. Dalil dah ada depan mata kita. Dan Quran sendiri sebut, wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum, bermula Tuhan kamu itu, khabar dia, iaitulah tu Allah nak cerita di diri dia. Kita panggil khabar. Iaitulah wahidun, bercirikan satu. Ini cara Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia secara direct, bukan indirect. Dia ada juga bentuk gaya bahasa Quran yang indirect lebih banyak daripada direct. Jadi kita nak faham tuan, apabila Allah Ta'ala kata bermula Tuhan kamu itu, kalau kamu nak kenal, iaitulah dia ini, ciri dia pertamanya Tuhan kata wahid, satu. Kita dah tahu kalau sebut satu, dalam minda kita dah ada kerangka. Satu dari sudut diri Allah, satu dari sudut ciri Allah, dan satu dari sudut perbuatan Allah. Perbuatan pun dia tak share dengan kita. Bukan kata tenaga kita ni Allah Ta'ala buat, tetapi gerak kita sendiri buat. Itu bermakna Allah ada dua perbuatan. Kita ini boleh mencipta perbuatan gerak kita. Bermakna Allah ini tak satu pada perbuatan. Sedangkan dia declare sendiri di Quran, dia mengatakan dia ini mempunyai ciri yang satu. Ciri yang satu ni dari sudut tiga. Sebab itulah kita detailkan beberapa minggu lepas dari sudut satu pada perbuatan. Sebab apa? Sebab di situ tempat yang banyak berlaku kekeliruan tanpa kita sedar. Kita tu perasan perbuatan gerak ni kita, perbuatan kita. Apabila kita nak, kita boleh buat. Rasa nak bergerak, terus boleh bergerak. Nak bangkit daripada berdiri ni, sejak dari pukul berapa kita nak bangkit? Selepas isyak saja, azan isyak tu aku bangkit. Boleh bangkit. Sebab apa? Kita nampak kita tenaga kuat, perbuatan tu datang dari kita. Kita dah sebut sebelum ni ada dua benda di situ. Iaitu ada ciri kita, tenaga tu dipanggil ciri, ciri dalaman. Lepas daripada ciri dia ada satu benda lagi, dia dipanggil perbuatan. Lain tu. Perbuatan dengan ciri beza tuan. Perbuatan lain, ciri dia lain. Ciri kita ada dua, ada fizikal, ada ciri dalaman. Ciri fizikal tuan nampak. Putih kita, kelabu kita, itu ciri fizikal. Rendah kita, tinggi kita, kecil kita, besar kita, itu ciri fizikal. Dia ada ciri dalaman yang kita boleh kesan. Kita je boleh kesan, orang lain tak boleh kesan. Apa dia? Antaranya ialah dia panggil wujudan, boleh dikesan. Antaranya ialah kudrah, berkuasa, yang saya sebut rain. Rain yang lantar. Baik Al-Fadhil, kita tanya rain tu apa tu? Apa nama dia? Amat Fadhil tanya. Dan tidak tak tahu. Rain ni maknanya tenaga, energi kita. Kalau tuan-puan tak nak, tuan-puan rasa hari ni bersemangat, bertenaga, energi power ini,
Sebab dia ada dalam itu ciri dulu. Allah cipta ciri dulu. Ciri berkuasa kita panggil. Apabila ada ciri ni, baru dia lahir satu lagi perempuan, nama dia perbuatan. Kalau tak ada ciri ni, dia tak ada perbuatan. Tak boleh kita nak melangkah. Sebab tu tuan-puan tanya, kawan kita lama tak datang. Tanya-tanya dia, kenapa tak datang lama? Dia kata tak larat. Nak datang tak nak tak surah, tak larat. Kenapa tak larat? Kena penyakit hati ada satu kawan kita di surah mana tahu pun. Lama tak nampak, sebulan, 2 bulan tak nampak. Dan kenapa? Dia kata saya teringin sangat nak pergi besar. Tapi tak larat. Saya tanya sebab apa tak larat? Dia kata tak ada gain. Tak ada gain. Tak ada tenaga. Kenapa tak ada tenaga? Jangan tanya. Marah dia kalau tanya. Sebab tenaga buka dia. Kalau kita lah milik tenaga, kita boleh buat lah. Bila-bila kita boleh buat. Tu orang bawa orang kecil manik. Tak tanya lagi orang hak kena stroke. Orang lumpuh tu. Tak tanya lagi. Jangan pergi ziarah orang lumpuh. Tanya dia. Kenapa dia tak bangkit? Jangan tanya dia kenapa tak bangkit. Kalau dia boleh support kita, dia boleh tampar. Dia kata aku ni kita dah angkat tangan ni. Kalau angkat sampai dari muka muka dia tu. Dia tanya boleh kenapa tak bangkit. Kawan lumpuh lah. Bulan. Kalau lah dia ada tenaga, dia cipta sendiri tenaga dia cipta sendiri perbuatan dia, makna dia boleh bangkit bila-bila. Inilah yang kita nak sedar bahawa Allah ini mempunyai satu perbuatan, tenaga tu pun dia buat, perbuatan yang lahir daripada kita dia buat. Cuma apabila lahir pada kita ada nisbah. Itulah dipanggil nisbah usaha. Usaha ni nama panggilan. Dia merujuk kepada apa? Dia merujuk detailnya tuan. Tak boleh nak suruh detail, payah kita sebut ringkas. Usaha. Usaha ni boleh datang surah Alhamdulillah. Berusaha datang surah Allah Ta'ala izin. Keluarlah izin Allah. Maksud usaha tu apa? Usaha ni merujuk kepada perbuatan Allah cipta ciri kita. Dan Allah cipta satu lagi perbuatan keluar daripada kita. Serentak. Tak tahu. Hanya Allah saja tahu. Dia cipta di antara ciri kita dengan perbuatan kita, tiba-tiba lahir serentak. Maka itulah tuan-tuan, perbuatan Allah Ta'ala yang cipta kita, dua-dua benda tu. Dia ada 3, banyak lagi, cuma umum je 2. Dia cipta iradat dulu, baru kita nak. Kalau Allah tak cipta iradat, kita tak ada keinginan pun nak datang. Dia kena ada keinginan dulu. Iradat kita dalam diri kita. Kerana ada keinginan inilah kita boleh beribadat. Nafsu kita, Allah cipta keinginan. Kita sebut nafsu lain. Nafsu itulah kita boleh buat ibadat, kita boleh bergerak, kita boleh datang. Ada keinginan. Apabila ada keinginan, Allah cipta satu lagi ciri nama qudrah. Daripada 2 ni, gabungan ini, Allah ciptalah perbuatan. Itu dipanggil satu pada perbuatan. Dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah, dia selisih 2 Tuhan ni tuan-tuan, 2 Tuhan ni jika saja. Jadi andai benda tak berlaku. Apabila kita nak buat andai itu untuk rizak di belakangnya mesti itu dua rizak. 2 keputusan, dia panggil 2 akidah lahir. Akidah apa? Kita dah pegang dah 2 akidah. Setiap ciri ada 2 akidah. Campur dengan plus dengan dalil dan 3. Jadi setiap ciri Tuhan mesti nampak 3. 2 pengakuan, 1 dalil. Pengakuan pertama mesti Tuhan bersifat satu. Pengakuan kedua mesti Tuhan tidak berbilang. Tidak berbilang ni dia nak menuntut ruang. Macam mana nak menuntut ruang? Ada orang kata, ya hari ni Tuhan satu, ya hari ni Tuhan tunggal. Hari ni, tetapi mungkin akan datang Tuhan boleh berbilang. Maka apabila Tuhan sendiri declare bahawa dia mempunyai sifat yang nama sifat dia tak berbilang. Itu sifat dia. Apabila dia tak berbilang, bukan hari ini dia tak berbilang, sampai bila-bila dia tak berbilang. Inilah yang kita kata nak menuntut ruang dakyah yang mungkin orang kata Allah suatu hari nanti dia akan berbilang. Tidak, kerana sifat dia. Satunya, dia ada 2 kita baca express apa. Kalau tak express dia tak habis malah. Tak express kan. Sebab kita singkat masa tu. Satunya Tuhan yang pertama hendak menjadikan sesuatu makhluk seperti langit. Dia berselisih. 2 Tuhan ni tak sepakat.
Dua Tuhan ni dia mestilah nak buat makhluk, nak buat Tuhan, nak buat apa nama ni, langit. Dan satu lagi, yakni satu Tuhan lagi itu pula hendak membinasakan langit. Satu Tuhan dia nak buat, satu lagi nak binasa. Tak sepakat. Maka padanya, pada dua ni, pada satu isu ni apa selisih ni, tak sepakat ni, dua masalah, keluar pula dua andaian. Mana? Yang pertamanya, masalah yang pertama, andaian yang pertama, isu yang pertama, kalau satu menang satu. Maksud kalau satu, Tuhan pertama dapat buat, Tuhan kedua tak dapat buat. Itu dia panggil bahasa mudahnya, kalau satu menang satu. Tuhan yang satu ni tak dapat nak buat, tu dia panggil kalah. Dan Tuhan satu lagi tak dapat nak meniadakan. Yang pertama kalah dan yang kedua menang. Tuhan pertama ni tak boleh dia nak cipta dan silap. Betul. Yang pertama, Tuhan pertama kalah. Kalah ni merujuk pada apa? Merujuk kepada tak dapat untuk dia mencipta langit. Dan Tuhan yang kedua menang, yakni dapat mencipta apa yang dia nak. Seperti satunya hendak menjadikan langit dan satu lagi itu hendak membinasakan langit itu. Maka yang hendak, yakni Tuhan yang hendak menjadi itu, dapatlah ia Tuhan yang nak menjadi itu menjadikan langit. Dan yakni Tuhan yang hendak mendiadakan langit, Tuhan satu lagi ni nak membinasakan langit. Tak dapat Tuhan yang nak membinasakan langit itu, tak dapat apa? Meniadakan, tak dapat dia nak menghancur dan meniadakan langit. Kenapa? Kerana sangat ketat dikontrol, dikawal akan dia, akan Tuhan yang pertama. Rizak dia, ini yang keputusan yang lahir. Maka lemah ia daripada meluluskan kehendak, lemah ia daripada mencapaikan impian ataupun kehendak dia. Kehendak mana? Tuhan yang nak binasa langit tak boleh. Apabila dia cuba nak membinasakan langit, tak boleh binasa, jawab dia lemah. Ingat, Tuhan dua-dua ni tuan, andaian dia ni, dua-dua ni sama je level, sama Tuhan. Bukan Tuhan pertama kuat, Tuhan kedua lemah, tak. Dua-dua sama kuat. Apabila sama kuat, satu lemah, dia punya teori fikir dia, maka apabila lemah satu, nascaya lemah juga yang satu lagi. Mudah. Ini dia punya teori. Sebab apa jadi lemah juga? Sebab dua-dua kuat. Dua ni sama level je. Sebab tu apabila satu lemah, nascaya satu lagi sama level, lemah juga. Dia bukan macam kita, macam makhluk. Makhluk ni ada kuat, ada lemah, ada hebat, ada kurang hebat. Walaupun kita berpakat, ada tempat yang kita kuat, ada tempat yang kita lemah. Itu makhluk. Ni andaian Tuhan ni dia sama komplit. Dia punya power dia punya standard, dia sama kuat, sama power. Apabila seorang yang lemah, seorang lagi akan auto status jadi lemah. Sebab itulah tak boleh. Itulah apabila lemah saja keluar pula keputusan tamat dia, natijah dia panggil natijah akhir dalam semata. Mesti Allah satu. Itu je dia nak. Dia nak mesti Allah satu, mesti Allah tak berbilang. Kalau berbilang lemah, jalan lemah. Kita sedang fikir penyelesaian, tak so nampak macam mana Allah lemah. Nampak tak nampak tak apalah. Biasa tak tu. Cuma kita dah nampak dari 4 2 kali 2 nampak dah. 4 tu dah nampak. Tapi cara kenapa 2 kali 2 4? Tak. 4 kita tahu. Kita dah hafal lama dah 2 kali 2 4. Tapi jalan nak keluar 4 tu tak nampak. 2 campur 2. 4. 2 kali 2 4. Satu lagi. Yang kedua pula seri kedua. Seri kedua ni dua-dua dapat buat. Dua-dua dapat. Maka pada masalah seri ini jadi 2 masalah pula. Itu penting 2. Tapi tak penting dah apa sebab keputusan Allah Taala ni kalaulah seri ke satu menang satu kalah ke, tetap dia akan jadi lemah. Cuma nak bagi nampak lemah tu macam mana nampak lemah.
Kalau seri yang keduanya, seri keduanya, maka pada masalah seri ini jadi dua masalah pula. Yang pertamanya, seri dengan kalah kedua-dua. Dengan kedua-dua tak dapat benda yang dia nak. Mana contoh tak dapat benda dia nak? Seperti satunya menghendaki menjadikan sesuatu makhluk. Satunya dia nak impinya, benda dia nak buat makhluk. Tak kisahlah apa pun, langit ke bumi, satu. Tak dapat ia menjadikan. Kenapa tak boleh buat? Benda dia nak tak boleh buat kerana dikawal tetap oleh yang satu lagi. Yang satu lagi Tuhan yang mana? Yang tidak menghendaki menjadikan makhluk. Satu Tuhan dia tak nak buat benda itu, satu Tuhan nak buat. Jadi hak tak nak buat, cuba control syaitan supaya Tuhan satu lagi tak boleh buat. Kerana dikawal ketat oleh yang satu lagi, yakni Tuhan yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu. Dan Tuhan yang satu lagi itu menghendaki beristiadat. Yang Tuhan satu lagi pula, fungsi dia atau benda dia nak membinasakan benda. Nak binasa benda tu. Tapi benda ni, hak satu Tuhan satu lagi nak buat benda. Dia kontrol tak boleh buat. Hak ni pula dia ni impian dia, benda dia nak binasakan benda yang ada. Maka tak mampu binasa benda yang ada kerana benda tu tak ada lagi. Sebab apa tak ada? Tak boleh dibuat oleh Tuhan yang pertama. Malu cara dia buat. Dan yang satu lagi itu mendaki beri tiada apabila yang dahulu itu menjadi. Yang Tuhan pertama tu buat, dia nak akan binasa. Maka tak dapat juga meniadakan. Kenapa tak dapat? Tak dapat menunaikan hajat dia kerana makhluk itu tidak ada lagi. Kerana Tuhan pertama tak boleh buat makhluk, dia cuba kontrol supaya tak boleh buat. Maka kedua-duanya itu lemah kedua-duanya. Tuhan pertama pun nak buat tak boleh, Tuhan kedua nak binasa tak boleh. Benda barang tak ada lagi. Dua-dua tak capai hajat. Kerana apa? Kerana lemah ni, kerana tidak hasil, tidak tercapai kehendak bagi tiap-tiap satu itu. Apabila satu hajat, satu tujuan tak tercapai, maka lemah. Apabila lemah bukan Tuhan. Tuhan dia tidak bersifat dengan lemah. Kenapa Tuhan ni apabila dia nak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita pernah jelas kun fayakun. Bukan Tuhan nak buat segera, tidak. Ini dia ada majaz. Tapi nak ceritanya innama amruhu idza arada syai'an. Tuhan ni dia ada keinginan. Dia ada sifat yang bernama kemahuan. Apabila dia nak, tidak ada siapa pun boleh menghalang dia. Kenapa? Kerana dia ada sifat kudrah. Kudrah dia komplit. Bukan kudrah separuh, tidak. Berkuasa dia ni komplit. Apabila lemah, maka dia bukan lagi Tuhan. Apabila lemah Tuhan, maka Tuhan itu tidak boleh dipanggil Tuhan. Tapi dia tak sebutlah sini, tak boleh dipanggil Tuhan. Dan jika lemah kedua, kalau dua-dua lemah, nescaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk. Poin dia, kalau dah lemah, maka tidak akan ada satu jenis pun yang boleh dipanggil makhluk. Tak kisahlah apa pun, makhluk ini umum nama kepada suatu benda yang Allah cipta. Tak kisahlah nak nama langit, kena nama bumi, kena nama apa saja, virus, apa tu semua dipanggil makhluk. Kalaulah Tuhan ni tak bersifat dengan kalau Tuhan ni dua-dua lemah, maka tidak akan ada benda yang kita panggil makhluk. Dan iaitu tak ada makhluk ni, iaitu tak ada makhluk ni batilun, batal. Kalaulah nak kata tak ada makhluk, batal, tidak boleh akal tak boleh terima sama sekali. Kenapa? Kerana makhluk ini ada, dia makhluk dengan musyahadah. Kerana kita ada makhluk ini boleh detect dengan pandangan panca indera kita. Kita boleh nampak makhluk, kita boleh dengar makhluk, kita boleh sentuh dengan deria sentuhan makhluk yang berada di sekeliling kita. Bermakna Allah Ta'ala ini tidak lemah dan Allah Ta'ala ini tak berbilang. Dia mesti tak berbilang. Itu saja keputusan yang kita kena pegang. Dua benda tu je kita nak pegang, teman. Mesti satu dan mesti tak berbilang.
Kenapa? Kerana dia kalau berbilang dia akan jadi lemah. Sedangkan Allah dia cerita dia menguasai segala-galanya. Mana dalil tuan-tuan selalu kita suruh. Tak perlu cari dalil dalam Quran yang dalam surah Baqarah. Banyak dalam surah Baqarah. Tapi kita ambil dalil dalam Fatihah sahaja. Kalau orang tanya kita mana dalil Tuhan ada, tuan-tuan tak perlu buka Baqarah. Hanya buka surah Fatihah sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu beristiharah. Allah declare secara jelas bagaimana cara dia konsep pengenalan Tuhan terhadap makhluk. Dan yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perfect. Alhamdulillah dia cerita. Dia ini title dan nama Tuhan ni tuan-tuan. Dia mesti memiliki segala benda. Dia memiliki segala benda. Kenapa dia boleh milik? Kerana dia ada kekuatan yang penuh. Lepas tu dia tak lemah. Apa saja kehendak dia boleh milik. Kenapa? Dia ada kekuatan dan yang sempurna. Sifat kesempurnaan yang bernama qudrah. Saya ingat Allah cerita Alhamdulillah. Segala kebaikan, segala pujian, segala kemuliaan milik Alhamdulillahi. Lam tu dia panggil lan dimiliki ataupun lan lil istihqaq. Lam pada lillah tu ada dua lam. Boleh digunakan lam lil milki, iaitu lam milik. Allah cerita bahawa semua kemuliaan kebaikan milik aku. Milik aku. Dan dia cerita pula milik tu dia tak cerita lagi milik Tuhan. Dia cerita dulu milik Allah. Baru dia perkenal siapa Allah. Siapa Allah ini dia perkenal. Alhamdulillahi. Itu boleh kenal nama dia. Mana dia kenal diri dia? Rabbi. Baru dia cerita diri dia. Rabbi itu diri. Alhamdulillah tu bukan diri. Alhamdulillah tu nama dia. Alhamdulillah tuan-tuan dia cerita bahawa nama dia ini Allah. Allah ini dia kata memiliki seluruh kemuliaan, kebaikan dan kehebatan. Barulah dia cerita step seterusnya. Siapa Allah ini? Rabbi, Tuhan. Dan dia cerita tuan-tuan, Tuhan ini function dia apa? Alami. Memiliki, mengawal, mengurus semua jenis yang bernama alam. Alam banyak, saya pernah cerita kat tuan-tuan ada 5 jenis alam. Kelima jenis alam tuan-tuan dikontrol, dikawal oleh Allah yang bersifat satu. Dia mempunyai kesempurnaan. Dia tak boleh dua. Saya cerita tuan-tuan last kali. Jadi itulah dalil yang jelas. Ciri Tuhan, nama Tuhan, diri Tuhan berada pada Alhamdulillah. Ada 3 konsep. Konsep panggil apa tuan-tuan? Pengenalan. Konsep pengenalan Tuhan. Kita kenal ada 3 item. Allah cerita dia ada nama, dia ada diri. Diri dia ada nama dia, dan dia ada apa nama ini? Perbuatan. Batil. Akal tarik kelima. Kerana makhluk ini ada dengan musyahadah. Kalau begitu, ini penutup dia tu. Kalau tak begitu, tetapnya hati kita, minda kita, fikiran kita, tetaplah tak berganjak. Apa pun cakap, kita tak akan ubah pendirian kita. Walaupun datang, letak pistol depan mata kita, depan di kepala kita, kamu cakaplah Tuhan itu 2. Tetap kita kata satu. Melainkan kita cakap dia akan jalan hilang. Itu lain kan? Bagaimana berlaku kepada Yasin. Bila orang bunuh mak dia depan mata dia, ayah dia depan mata dia, maka dia juga akan nak dibunuh. Lalu dia kata, dia mengakui apa yang dipaksa oleh musyrikin Mekah. Lalu dia terus bertemu dengan Nabi. Dia takut syahadah dia ini ataupun iman dia ini tergelincir kerana dipaksa. Paksaan itu adalah menggelincirkan iman dan menyelamatkan nyawa. Maka itulah ya. Allah. Sikit itu pun ada isyarat. Yang ketiga ialah sekali. Kalau begitu tu sebelum lepas begitulah bahawa. Dan masalah yang kedua. Kalau begitu tetaplah Tuhan satu. Apa dia satu? Tidak berbilang.
Itu mana satu tu tidak berbilang. Ataupun kalau bahasa ayat yang penuh keempat, tetaplah Tuhan itu bersifat ataupun mesti bersifat dengan satu, mesti tidak berbilang. Keluar mesti. Mesti itu sebab dia refer kepada angka. Dan masalah yang kedua daripada masalah sering itu dengan makna menang kedua-dua. Seperti satunya mendaki memberi ada suatu makhluk, maka menjadi dia akan makhluk. Dan yang satu lagi pula hendak menyadarkan makhluk, maka menyadar dia, membinasakan ia makhluk, akan dia menyadar dia makhluk, akan dia akan Tuhan yang nak membinasakan. Orang yang kedua. Dan hasillah kehendaknya, tercapailah hajat dua-dua. Dan kedua itu lemah juga. Kenapa? Jadi lemah juga walaupun capai hajat. Kerana berlaku pada makhluk itu berhimpun dua perkara yang berlawanan. Satu Tuhan tukang buat, satu Tuhan tukang binasa. Maknanya dia tak complete power dia. Hak satu binasa, dia tak boleh buat. Hak satu tukang buat, dia tak boleh binasa. Maknanya dia tak complete dia punya kekuasaan dia. Sedangkan Allah cerita, dia memiliki kekuasaan secara total. Rabbil alamin, dia yang mengurus, dia yang memiliki. Jadi Rabb itu tuan-tuan dia ada lebih kurang 16 makna. Ada makna memiliki, makna mengurus, makna pentadbir, mentadbir, mengelola, dia ada lebih 16. Baik. Maka dua-dua ni lemah juga. Kerana berlaku makhluk itu berhimpun dua perkara yang berlawanan. Iaitu, mana berlawanan? Satu makhluk tu, satu yang buat, satu yang binasa. Ada nisbah kepada yang menjadi. Dan makhluk itu juga tiada nisbah kepada yang menyada. Satu tu, dua nisbah. Satu nisbah menjadi, satu nisbah menyada. Sedangkan kita tuan-tuan, satu nisbah ni, dua nisbah kita, Tuhan cipta dulu Tuhan yang sama. Dan sampai saja umur kita, Tuhan yang menarik, Tuhan yang membinasakan kita, Tuhan yang pertama, sama juga. Dia panggil satu berlaku pada satu Tuhan. Dua nisbah berlaku pada satu Tuhan. Maka membawalah dan makhluk itu juga tiada nisbah kepada penyada. Dan berhimpun dua perkara yang berlawanan pada satu benda itu mustahil. Mustahil, tak boleh dimakan. Maka membawalah kepada tidak ada makhluk ini. Dan itu batil. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau begitu, ni konklusi terakhir tuan-tuan. Dua kesimpulan. Mana? Kalau begitu tetaplah di hati kita. Apa saja berlaku, kita tak akan ubah pendirian hati kita. Tuhan bersifat dengan satu dan tidak berbilang. Inilah ni akidah gua ni. Tuhan mesti satu, mesti tak berbilang. Satu dari segi tiga. Inilah ni yang dipegang dalam hati kita dan yang diakui, yang sebenar, yang muwafaqah, yang bertepatan dengan pertunjuk ataupun dalil Allah Ta'ala di dalam Quran. Malah dia dalil Quran, amittakhadhu alihatan minal ardh hum yunshirun aw law kana fihima alihatun illallah la fasadatan fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Dia bagi banyak hal tempat fihima alihatun, bukan alihatan. Banyak tetap yang hilang. Rabbi, bukan Rabbah. Surah Anbiya ayat 21 dan 22. Inilah model yang selalu kita sebut andaian. Kenapa kita kena andai? Allah Ta'ala ajar laukana. Artinya adakah, atau mengambil kamu, dia tu dia terjemah cara lain, terjemah cara kita, adakah menjadi mereka itu musyrikin Mekah tu akan Tuhan yang lain daripada bumi ni? Musyrikin Mekah ni, adakah dia percaya bahawa Tuhan lain yang menjadikan langit bumi ni? Lepas tu dia cakap, bermula mereka itu berhamburan. Berhamburan tu diterjemah daripada mana? Iaitu menghidupkan kembali. Sekalian mereka itu hum yumshiru. Hum yumshiru tu mereka itu asalnya musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Boleh
boleh menghidupkan kembali orang yang telah mati. Adakah Tuhan lain yang mencipta langit bumi dan yang boleh menghidupkan orang yang telah mati? Lalu Tuhan cakap, jikalau adalah padanya menjadikan langit bumi, ada Tuhan lain jadi langit bumi? Nescaya Tuhan jawab, melainkan Allah, nescaya kedua-dua langit bumi itu binasa. Nescaya tidak ada langit bumi kalau Tuhan turun. Inilah dia Allah Ta'ala yang buat pengisytiharan secara jelas dalam Al-Quranul Karim, lalu ditafsirkan oleh para ulama. Maka nyatalah pada petunjuk yang dalil Allah Ta'ala dan ayat ini bahawa Tuhan itu mesti satu jua, tidak berbilan-bilan. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung tajuk yang seterusnya, sifat yang ketujuh yang bernama Qudrah. Ada 7 sifat yang jenis ada, ini yang akan kita detailkan juga kerana dia agak praktikal dengan kita, iaitu 7 sifat yang boleh dilihat di syurga nanti. Inilah perbahasan dalam kitab Tauhid dan ilmu dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeza dengan fahaman lain. Di tempat-tempat di dunia akhir zaman ni tuan-tuan, dulunya tidak ada perselisihan. Maksudnya perselisihan secara terbuka. Sebab orang dah tahu Jabariyah apa, Qadariyah apa, Ahlussunnah apa. Tapi datang mutakhir ini, kita dah tak tahu apa Jabariyah, apa dia Mu'tazilah, apa dia Qadariyah, apa dia Wahabi, apa dia Ahlussunnah. Kita tak tahu. Tapi semua pakat declare Ahlussunnah. Metodologi dia tak tahu. Metodologi Ahlussunnah mengenal Tuhan, dia beza. Dia firqah ni tuan-tuan, dia berbeza pada metodologi. Itu saja. Wahabi, kita tak ada salah pada dia kerana metod kita berbeza dengan dia. Cuma dia itu agak menyerang metod kita. Kita tak pernah menyerang metodologi dia. Dah kita pun belajar juga. Tuan-tuan mungkin pernah belajar di sekolah-sekolah dulu 3 serangkai, ilmu 3 serangkai. Itu metodologi yang diperkenalkan oleh Ibn Taymiyah, disambung oleh Syekh Abdul Wahab. Sampailah kepada hari ini ilmu 3 serangkai mengenal Allah melalui rububiyah, uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Tetapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah dia cantum 3 ini juga. Dalam apa? Dalam ciri. Ada ciri Tuhan yang mewakili rububiyah, ada ciri Tuhan yang mewakili standard uluhiyah, ada ciri Tuhan yang menjelaskan tentang nama. Cuma nama dengan ciri itu dia agak beza. Hadis kita tuan-tuan, metodologi itu sebab itu saya telah sebut untuk tuan-tuan lebih kemas, lebih mantap. Metodologi kita kenal Tuhan melalui ciri. Bukalah mana-mana kitab Tauhid Ahlussunnah, dia akan mengemukakan sifat ataupun ciri Tuhan. Nak kenal Tuhan melalui ciri, bukan diri Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir mengenal Tuhan mencari Tuhan ini diri, tidak. InsyaAllah tuan-tuan. Qudrah ini dia jenis apa tuan-tuan? Dia jenis nampak. Di syurga nanti kita nampak tengok sifat Qudrah. Tapi 7 sifat yang telah kita belajar tak nampak pada Tuhan, tapi dia ada. InsyaAllah kita detailkan perbezaan 7 yang tak nampak, 7 yang nampak itu minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.